Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ni kita akan cerita satu topik yang memang sentiasa berada di hati saya. Maksudnya, it's always in my heart. And you should know why, because saya sendiri adalah bekas pesakit kanser sebanyak 2 kali, 2001 dan 2012, dan hampir 10-11 tahun kemudian kan saya kena lagi sekali tu. Yang tu merupakan turning point. Orang kata the first kena tu dah cukup turning point. Sebenarnya dah betul sedar diri semua, tapi lepas 5 tahun orang kata dalam kanser ni dia lepas edah. Tahu edah tak? Doktor selalu kata kalau you responsif, treatment dah bagus, tapi you kena tunggu 5 tahun baru boleh I declare you cured, or sekurang-kurangnya in remission, full remission. So selepas 5 tahun tu kadang-kadang maklum lah, kita ni zaman jahiliah dulu kadang-kadang lupa-lupa diri. Maksudnya dari segi pemakanan, gaya hidup. Lepas tu masa tu tengah top lagi kan, tengah menjadilah dari segi kerjaya dan sebagainya. Maka kadang-kadang kita lupa kepada perkataan stres, pemakanan, tidur, exercise, basic-basic, ambil udara bersih. Maka Tuhan bagi lagi sekali test. Kena 2012 tu saya kena, jadi hampir dah 10 tahun kali kedua saya kena ni. Merupakan satu pengajaran cukup besar, yang turning point yang saya memang minat nak cerita pada you awal-awal lagi, supaya anda tidak buat mistake-mistake yang saya dah buat ataupun ramai rakyat kita nak buat. Sebab kanser adalah pembunuh nombor 2 dalam dunia. Nombor 1 masih lagi jantung. Saya ulang, nombor 1 masih lagi jantung. So jantung you jangan lupa pula kan. Maksudnya kesihatan dari segi pembuluh darah, pelancaran darah, make sure you dapat good oxygen supply, makan betul semua. Tetapi kanser ni sebab dia punya sign and symptom secara menyeluruh, dia tidak semuanya, bahkan lebih daripada 50%, there is nothing. Maksudnya you tahu-tahu kena aja. Betul-betul. You perasan tak kalau you tanya kawan you yang kena kanser, atau mak bapak you, adik-beradik you tengok dia orang pun sihat, dan kadang-kadang dia tak perasan pun. Cuma malam ni saya nak bagi kod-kod, ada sign and symptoms, gejala-gejala, petanda-petanda yang saya akan list pada you minimum 7, lebih tu bonus. Apapun berita baik, sekarang ni kanser banyak peluang untuk kita baik, sama ada melalui perubatan moden ataupun yang jenis yang saya pelopori, iaitu buat secara alami dahulu. Alami maksudnya natural. Natural ni bukan pakai just tengok langit aja, tak buat kerja, kena disiplin. Bahkan alami ni kadang-kadang sebab tu orang malas nak ikut, sebab dia perlukan sedikit ataupun sebenarnya istiqomah, amalan-amalan yang tertentu. Baik, nombor 1, you kena dengar 3 perkataan kunci. The keyword for cancer ialah kalau ada sebarang pertukaran. Dengar perkataan pertukaran. Dalam bahasa Inggeris dipanggil any changes. Do you understand? Any changes, ada pertukaran yang 3 perkataan. Nombor 1, persistent. Maksudnya dia tak hilang-hilang. Bila tak hilang-hilang tu, mungkin setengah orang tu seminggu dah kira lama. Tapi kalau saya bagi secara amnya 3 minggu ke atas dah kira agak lama. Pendek cerita sebulan dah. Kalau sebulan dah masih, contoh sekejap lagi saya tanya ada batuk tak semua. So nombor 1, ada tak pertukaran, dan pertukaran itu persistent. Dia tidak berganjak, dah bahkan dia steady je, atau kadang-kadang boleh teruk lagi. 1. Nombor 2, dia tidak boleh di-explain. You tak boleh cerita pasal apa. Contoh, kalau berat badan you hilang sebab you baru ambil program diet, ataupun buat program tak makan ke, puasa ke, sampai 10 hari you turun katakan 4 kilo, okey lah. Faham? Tapi contoh, maksudnya you tak boleh explain. Katakan demam, tak ada keluar mana-mana rumah, COVID you lagi takut nak keluar, pun demam, tak kena apa pun. Okey, kalau positif COVID tu lain cerita. Ni tak ada, COVID pun tak ada. Okey, contoh, berarti you tak boleh explain. Nombor 2, tak boleh bagi penjelasan. Nombor 3 ialah ada benda tak yang berlaku pertukaran ni yang tak kebiasaan. Contoh, kalau you biasa katakan masalah sembelit lah, you ni jenis yang kadang-kadang ataupun senang cirit, salah makan je cirit, tu kebiasaan you dah dekat 15 tahun. You macam tu lah. Kalau tak pergi buang yang besar 2 hari tu masih lagi you kebiasaan. Okey? Tetapi kalau dia lebih pada tu, yang tak kebiasaan,
Maksudnya sekarang ni sampai 4 hari tak pergi buang air besar. Apa tu dah berlaku pula, bukan seminggu dua, dah dekat 4 minggu. Faham? Contoh. Ataupun ni apa, ada pertukaran air kencing. Contoh. Tak pernah bau, sekarang bau masam je. Contoh. Boleh perasan tak ni? So bila saya cakap ni, you kena jadikan I sebagai macam cermin you macam tengok balik diri you. Boleh. Okey, saya pun check, you pun check. Okey, dan bagi tahu pada anak-anak you, sebab zaman sekarang tak perlu tunggu lagi umurnya 6-70 pension. Kononnya dulu orang kena kanser ni orang tua-tua. Tak. Abang kakak, kalau you tengok breast cancer yang ramainya 20-an 30-an pun dah kena. Kan? Cervix cancer, kadang-kadang masalah ovarian. Kalau cyst tu boleh tahan lagi, fibroid boleh tahan lagi, kadang-kadang boleh sampai orang panggil cervical cancer, pangkal rahim punya barah tu, cancer tu. Baik. Saya bagi yang lebih senang you faham, sebab ada kes-kes kanser yang saya kata macam mana tadi, 50%, 60% memang tak nampak apa. Okey, sebab dia menyorok habis. Bahkan kalau kanser tu dalam kawasan yang mendalam seperti perut, seperti usus, kadang-kadang dia tempat tu masih luas ruang dia untuk membesar, you tak akan rasa apa pun. Breast pun kadang-kadang kalau bawah pada 1 cm pun kadang-kadang you tak perasan, terutama sekali yang cover dengan fat. Baik, nombor 1 saya bagi contoh, kalau kita start daripada atas boleh. Okey, daripada otak you, maksudnya kod-kod lah. You tak pernah pening kepala yang bukan-bukan, sekarang you pening dulu. Kalau sakat-sakat you pasal masalah rumah atau kerja atau sikit-sikit stres, you ambil Panadol dah boleh clear. Okey, tetapi sekarang Panadol dah dekat seminggu tak jalan. Lepas tu you kena pergi jumpa doktor kata migraine. Okey, you ambil migraine. Habis sampai migraine tu sampai nak pecah kepala. Tak pernah you kena. Dan bukan kebiasaan you daripada sekolah sampai dah kahwin pun tak ada, sekarang baru ada. Tolong pergi jumpa doktor. Faham? Okey, next, you kena check pula dari segi pendengaran. Okey, dan selalunya bahagian-bahagian mulut ni yang penting sekali ialah lidah. Cek ada tak ulcer, atau ulcer tak yang macam pecah tu, bulat-bulat tu, yang lebih daripada 3-4 minggu juga. Okey, ulcer tu selalunya dalam seminggu dah boleh lega. Pedih-pedih dia pun tak adalah teruk sangat kan. Tapi sekarang tak boleh makan, kalau sampai dah telan pun dah susah. Saya rasa tak payah tunggu lusa, besok kena pergi. Okay, bukan saya nak takutkan you, tapi kalau kita jumpa lebih awal, baru ada titik 2 titik merah, ada ulcer yang tidak membesar lagi, InsyaAllah ada jawapannya. Okay? Apapun kanser, ingat dia pembunuh kedua, tetapi dia jadi satu masalah besar ialah sebab kanser ni 70% ke atas jumpanya selalunya minimum stage 2 ataupun dah stage 3 selalunya. Jadi kita tak nak jumpa dulu tanpa you orang kata apa, peka kepada yang saya kata pertukaran ni. Pertukaran seterusnya bahagian katakan batuk ataupun sore throat, sakit kerongkong atau batuk. Tuan-tuan dan puan sekalian, ramai orang batuk, ramai orang sakit kerongkong. Okey, betul. Tapi kalau tak ada sebab, kalau you duk elok-elok dan you bukan perangai yang suka sore throat pun dan bukan bagi lecture panjang lebar ke apa, tahu-tahu sakit sore throat. Kalau you dah confirm, memang kita kena confirm tak ada COVID semua zaman sekarang. Tapi saya cerita ni, kalau dulu-dulu masa saya mengajar pun tak ada COVID pun, sama juga konsep. Batuk ataupun sakit tekak, jangan melawak. Okay? Kalau dia lebih pada 3 minggu. Tak pernah kan you sakit tekak lebih pada 2 minggu pun. Jadi kalau 3 minggu tu kira dah lama. Saya kata apa tadi? Yang persistent lama, yang macam tak nak pergi. Dan you tak reti nak explain kenapa. Dan dia tak biasalah. Okey, tu seterusnya masalah perdarahan. Okey, perdarahan ni ada banyak sebab, dan kanser juga. Kalau saya cerita malam ni, katakan sore throat, banyak penyebab sore throat kan, infection lah, salah makan dan sebagainya. Tetapi saya dah kata kanser ada dia punya persistency dia tu, lama daripada kebiasaan. Tapi saya nak cerita tentang sama juga, ada orang yang perdarahan ni kadang-kadang dia katakan berdarah waktu buang air besar, ataupun berdarah waktu you kencing, ataupun berdarah waktu you beringus pun.
Tak semestinya kanser apa saya cerita pun, tapi you clearkan dulu bukan kanser baru puas hati. Contoh katakan kalau you ada batu karang, okey, walaupun sakit mengguling-guling, tapi sekurang-kurangnya you tahu batu karang tu lebih mudah kita handle sekali kita buang batunya, atau paling-paling kita operate buang juga, atau laser ke apa, dan tembak dia, okey lah kan. Dan saya selalu buat lecture tentang batu karang, penyakit buah pinggang ni pun kalau peringkat stage 2, stage 3 masih lagi banyak habuan kita untuk pulih seperti sedia kala. So blood ni important. Kalau bukan pasal buasir semua, you nak make sure kalau doktor tengok bukan buasir, biar dia buat keputusan, dia ambil biopsi ke, dia check betul-betul ada polip tak, ada tak bahagian kolon you. Sebab orang lelaki jaga baik-baik, orang perempuan pun zaman sekarang colon cancer is quite common. Alright, jaga ya. So kita tengok ada pertukaran warna najis pun kena nak tahu. Kalau dah sampai hitam, berarti dia dah atas pendarahan dia daripada bahagian rektum, mungkin dia atas pada kolon yang terdekat dengan anus kita lah. Kalau bawah tu selalunya kalau fresh blood, kita walaupun risau tapi tak semestinya serius. Kalau tekak buasir je kita boleh ikat dia betul-betul. Okey. Janganlah bila saya cerita ni terketak-ketak pula, tapi jangan pula tak apalah, ini mungkin sikit-sikit punya pasal. Kalau darah jangan melawak, walaupun hingus tu semua tu campur dengan darah pun you pergi check. Sebab orang dewasa ni jarang kalau berdarah hidung, tahu tak, kalau dah berumur ni. Kalau yang budak-budak dia senang sebab pertukaran cuaca, ataupun dia ada sinus dia dah kering, dia crouping dia tu boleh terkeluar, pun boleh berdarah. Faham? Okey, baik. Seterusnya, kalau you ada masalah apa saya kata tadi, urine tadi bukan takat berdarah saja atau tukar warna jadi teh je. You tahu kan air kencing you warna biasa macam mana. Kalau paling-paling you tak minum air banyak pun dia macam air teh je lebih kurang. Tapi kalau sampai berbau lain macam, ada buih, dan you sakit pula kencing, tu cek tu. Dewasa ni selalunya orang lelaki dia patut risau tentang prostate. Biar doktor confirmkan dia cuma benign hyperplasia, maksudnya ketumbesaran yang normal disebabkan faktor umur. Orang lelaki kebiasaannya dia dapat prostate yang membesar, itu masih lagi not a big problem, boleh diatur. Tapi kalau kanser, kita kena check bukan takat prostate saja, kita kena check sama ada dia ada kaitan dengan bladder you tak. Sebab bladder cancer atau cancer of bladder, cancer of the bladder pun boleh menyebabkan air kencing ni berdarah. Dan satu lagi dia kena check sampai pankreas pun, sebab kadang-kadang you tak tahu perangai kanser ni pelik-pelik. You mungkin rasa dia kena kat prostate, tapi asal usulnya mungkin kat kawasan lain. Pernah dengar macam tu? Tahu-tahu seterusnya yang sore throat tadi, saya nak ingatkan juga siapa yang batuk, batuk yang persistent, selalunya doktor akan cek TB ke. Kalau lebih pada 2 bulan dah batuk ni, kalau tak berdarah lagi pun cek lah. Kalau dah mula keluar darah, tolong cek cepat-cepat. Okey, bukan takat TB saja kita nak hilangkan, sebab lung cancer is very orang kata apa, common. Kalau dikombinekan breast cancer, colon cancer dengan prostate cancer, campur semua jumlah, banyak lagi orang yang kena lung cancer. Tak semestinya datang daripada paru-paru, tapi lung tu sebab dia punya organ tu antara yang terbesar dalam badan kita, selain daripada liver, dia boleh sampai. Okey, baik. Seterusnya, of course kalau you tengok sekarang masalah lump, ada tak kat mana-mana yang ada ketumbuhan? Dulu tak ada kawasan tu. Macam saya kadang-kadang, you ada tak kadang-kadang fat je, apa terlemak je kan. Dia tekan-tekan you rasa macam lemak, okey lah. Tapi sekali-sekala you jumpa doktor tolong jap, ni lemak ke atau benda lain? Sebab lemak ni baru timbul katakan umur 60 ke atas ni kan. Untuk tu kadang-kadang ni saya nak tunjuk kat you, boleh tak? Dia naik lah kat sini-sini, nampak tu? Ni ni okey, kadang-kadang dia naik kat dahi. Ada tak you perasan? Yang tu tak payah risau kalau cuma lemak, okey. Tapi kalau abang pada lemak, you kena buat biopsi pun. Faham? Sebab any lump
Sebarang ketumbuhan terutama sekali perempuan, peringkat umur muda, anak-anak sekalian, kalau you dengar pakcik ni cakap, pastikan you tiap-tiap seminggu sekali buat self examination. Sebab kalau didapati awal dan doktor selalunya boleh buat screening, kan zaman sekarang kalau tak mau buat mammogram pun, yang saya pun tak minat you buat mammogram every year pun, walaupun doktor kata screening ni bagus, tapi didapati mammogram itself ada baik-baik you tak kena masalah sel you bertukar wajah, radiation ni mungkin. Sebab zaman sekarang dah ada gadget-gadget lain, ada mesin-mesin lain yang lebih selamat. Tanya doktor yang zaman moden ni. Sebab apa, sakit juga kata orang yang buat mammogram ni kan. Saya bukan pasal sakit, saya pasal radiation tu yang saya risau. So buat screening dan melalui blood, melalui cara-cara lain. Kadang-kadang kalau boleh ultrasound dulu. Doktor zaman sekarang pun dah tahu dia tak suka juga bagi radiation. Okay, so yang semua yang ada ketumbuhan, tolong daripada muka, kulit ada tukar apa-apa sampai ke bawah kulit. Kalau you rasa kat tempat tu tak pernah ada, kadang-kadang sampai dah tumbuh rambut pun kat kawasan kulit atas daripada you punya mole tu apa, take lalat you, tolong pergi check, kalau boleh dengan doktor lah. Dia selalunya refer kepada dermatologist ataupun mungkin kalau masalah kulit saya tak apa, tapi check ada blood investigation yang boleh kita buat juga. Seterusnya, ada tak lymph node? Yang ni very important. Kalau you tak ada infection, you tak ada demam, you tak ada jangkitan apa-apa kuman virus, suddenly you tengok gelenjar. Tahu gelenjar? Lymph node is very very important, sebab dia selalunya walaupun timbul tu agak lambat juga, tapi dia tak selambat kalau you nak jumpa breast lump ke, kan, breast cancer ke apa, dia selalu keluar awal sedikit. Terutama sekali kalau bahagian-bahagian yang dah inflame disebabkan kanser pun boleh menyebabkan radangan juga, jangan main-main. Okay? Dan kalau dia dah mula bengkak, dah membesar ataupun berada kat situ dulu tak ada, tolong check. Lymph node is very very important. Kenapa saya cerita ni macam 3-4 kali? Sebab saya yang punya kes tu dulu ada lymph node belah sini saya. Okay? So saya ingatkan biasalah, kod saya tak tahu ada infection, demam tak demam pun tak kisah, tapi dia tak mau pergi lebih daripada sebulan, tolong check. Faham? Okay. Baik, seterusnya ialah loss of weight, loss of appetite. Lebih pada 7 dah ni, maksudnya saya dah bagi banyak, tapi yang ni 2 ni kena dengar elok. Loss of weight, turun berat badan, ataupun you tak lalu makan tanpa sebab. Selalunya nasi lemak 2 bungkuih lah, ni nak habis 2 mulut pun tak mau. Nampak macam memang makanan you sedap, bau semua pun tak jadi apa. Okay, berarti you dah hilang selera. Dan saya kata apa, you tak plan nak turun berat badan you, sebulan boleh turun 4-5 kilogram. Saya rasa itulah topik saya pada hari ini. Saya kata jangan melawak. Sebab ramai orang masih melawak, tak apa. Saya tak mau cerita, sebab ni adik-beradik saya sendiri juga. Bila kita yang tu dah confirm, nampak lymph node semua dah membesar dah pun, saya kata pergi check cepat-cepat. Tak ada. Balik dulu makan kenduri, pergi balik kampung semua balik. Kalau saya ni belah-belah Kedah semua tu lah. Kalau balik kenduri takkan sehari 2 kan, dah seminggu 2 lepas. Datang balik nak buat appointment, kadang-kadang kalau private tu you boleh anytime kan, sekurang-kurangnya 2-3 hari dah dapat. Tetapi kalau government, berapa bulan you nak kena buat appointment, by that time is too late. Faham? Ni jangan zalimi diri. Saya cakap betul. Kalau buat permulaan tu sekurang-kurangnya, kalau terpaksa belanja sikit nak pergi private, kalau tunggu doktor government lambat sangat, pergilah private dulu ya. Okey, baik. Tentang saya kata apa ni, kesakitan tu, kalau ada yang persistent juga, tak ada sebab, tapi you sakit je. Macam ada satu tempat tu you rasa macam pelik lah, you tak pernah sakit macam tu, dan sakit tu berkekalan agak walaupun naik turun sikit, tapi ada je. So check. Saya kata apa ni, tak boleh telan makanan atau minuman. Sesiapa saja yang ada bloating, tahu bloating, kembung ataupun flatulent. Orang perempuan contohnya kalau senang
buang angin lah kat belakang tu, asyik berangin, perut kembung, kentut lebih dan sebagainya. Tak pernah jadi macam ni kat you. Mulalah check dulu, takut-takut nanti kadang-kadang sakit pula ke belakang tu. Mungkin orang perempuan kan masalah uterus dia, ovary dia, cervix dia, even vagina pun kena jaga elok. Boleh. Ulcer saya dah kata kat mana-mana saja, yang lambat baik. Ada luka, ada, bukan masalah diabetes ni ya, kalau diabetes tu satu cerita, tapi you katakanlah tak ada diabetes atau diabetes you dah kontrol, tapi luka you ni lebih daripada kebiasaan, selalunya paling lambat seminggu dah kering, maksudnya dah mungkin mula berparut pun. Ini dah 3 minggu masih berair lagi, saya rasa elok you check. Okay, kanser masih lagi ada habuan. Saya nak pastikan anda jangan takut walaupun anda kena kanser. Okay, dunia anda bahagia, saya doakan, dan akhirat anda sentiasa ke arah kita bersama semua terjumpa di syurga nanti. Boleh? Alhamdulillah. Dan sebabnya apa? Kita pandai let go dan feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.